Malaysia, konsep yang diangkat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika ucapan sulung mengangkat sumpah selaku Perdana Menteri pada 27 Ogos 2021 dan juga aspirasi keluarga Malaysia ini diangkat untuk menjadi salah satu sebahagian daripada konsep yang perlu diterapkan ke seluruh masyarakat Malaysia. Ya, dalam bajet 2022, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menerima peruntukan yang lebih besar berbanding tahun lepas dengan 4.82 bilion dan pecahannya 1.54 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dan juga 3.28 bilion dan 1.54 untuk pembangunan. Jadi ini cerita pada tahun hadapan, kerana hari ini apa yang kita ingin fokuskan ialah prestasi MAFI sepanjang 100 hari di bawah kepimpinan keluarga Malaysia ini. Jadi kita bawakan ke studio Menteri Pertanian dan Industri Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kendi. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, Datuk, boleh Datuk kongsikan dengan kami berkaitan dengan 100 hari Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan MAFI dan juga dikaitkan dengan AKM iaitu aspirasi keluarga Malaysia ini. AKM merupakan satu konsep yang dibawa oleh Perdana Menteri bukan saja untuk menyatupadukan rakyat Malaysia, tetapi satu konsep yang telah menyatupadukan bergerak sebagai satu pasukan di dalam kementerian. Jadi satu pasukan yang bermatlamat sama, mempunyai matlamat untuk mencapai sesuatu secara bersama. Ini merupakan konsep yang dibawa oleh Perdana Menteri melalui AKM dan meletakkan satu target, satu sasaran dalam tempoh masa 100 hari untuk setiap kementerian. Jadi itu membawa kita di kementerian bergerak seiring, memupuk satu kerjasama yang erat di kalangan kita dan meletakkan sasaran 100 hari itu sebagai sasaran bersama. Jadi di kementerian ini konsep AKM meletakkan 6 teras. Di kementerian, di MAFI, kita mengambil 2 teras ini. Salah satu daripadanya adalah untuk menstruktur semula ekonomi. Dan teras yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan melalui 2 teras ini, 3 KPI kita letakkan di bawah kementerian, iaitu program meningkatkan taraf hidup kumpulan sasar dalam pemberian bantuan, insentif dan pembiayaan. Yang kedua, program Smart Sawah berskala besar. Dan yang ketiga adalah program Smart Kad Keluarga Peladang ataupun Peladang air. Ketiga-tiga KPI yang kita angkat bersama ini mensasarkan manfaat kepada lebih 60,000 orang. Dibeli 50,000 orang. KPI yang pertama iaitu untuk meningkatkan taraf hidup kumpulan sasar. Kita sasarkan manfaat kepada 50,000 penerima. Dan akhirnya selepas 100 hari dengan kerjasama yang erat di kalangan kita di MAFI, kita berjaya mencapai sasaran kepada 74,287 penerima dalam masa tempoh 100 hari yang melibatkan peruntukan lebih daripada 180 juta ringgit. So itu merupakan satu bentuk kerjasama erat di kalangan kita dan program-program yang telah diletakkan oleh kementerian diturunkan sedemikian rupa dan dimanfaatkan kepada lebih daripada 74,000 penerima. Program kedua, Smart Skala Sawah berskala besar, Smart SBB. Kita sasarkan 1,000 orang pesawah menerima manfaat, tetapi selepas 100 hari kita capai 3,811 orang pesawah yang dapat manfaat daripada program tersebut. Begitu juga program Smart Kad Keluarga Peladang ataupun Peladang air disasarkan 2,000 orang, tapi 2,877 ahli telah menerima manfaat. Jadi konsep AKM ini merupakan satu konsep yang membawa kepada penyatuan, bergerak sebagai satu pasukan yang bermatlamatkan sama. So kita mempunyai matlamat yang sama, kita bergerak sebagai satu pasukan. Sebab itu dalam tempoh 100 hari
pencapaian di luar jangka melebihi daripada apa yang kita sesarkan. Okay. Berbalik kepada 6 teras yang Datuk Seri maklumkan tadi, MAFI mengangkat 2 daripada 6 teras tersebut. Faktor utama 2 teras ini diangkat oleh pihak MAFI sendiri bagaimana? Ianya berkaitan dengan MAFI. Umpamanya teras kedua yang disasarkan oleh dalam konsep AKM ini menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Ia tak berkaitan dengan MAFI. Jadi 2 teras ini adalah 2 teras yang dekat dengan MAFI. Jadi kementerian bebas untuk memilih teras mana yang sesuai. Sebab itu kerajaan kita dia dibentuk melalui kluster ekonomi, kluster keselamatan dan juga kluster sosial. So MAFI bergerak dalam 2 ni, sosial dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi kita nampak bahawa kerjasama yang erat telah mampu kita wujudkan dan MAFI adalah merupakan antara kementerian yang diletak di bawah sektor kluster ekonomi dan kita bertanggungjawab untuk membangun ekonomi dan juga membangun masyarakat besar yang diwakili oleh MAFI iaitu masyarakat petani, peternak dan juga nelayan. Dan dalam dasar agromakanan 2.0, tumpuan kita adalah untuk menggerakkan penglibatan dan pencapaian yang lebih tinggi di kalangan petani dan nelayan ini dan mewujudkan satu suasana industri dalam sektor agromakanan. Jadi sehingga sekarang boleh Datuk jelaskan apakah perancangan untuk memenuhi KPI 100 hari ataupun apa sahaja inisiatif yang telah pun digerakkan oleh pihak kementerian? Selepas 100 hari bersama dalam AKM di kementerian ini kita berpendapat it shouldn't berakhir di sini. Yeah. Bagi kita di kementerian, every day is 100 day. Because of the semangat dan konsep itu, so kita gerakkan bahawa setiap hari adalah merupakan 100 hari di kementerian. Maknanya kita akan bergerak dalam semangat yang sama, dalam pasukan yang sama untuk mencapai matlamat yang telah disesarkan. Jadi apa juga pencapaian yang telah kita capai dalam tempoh 100 hari ini, dia akan dipanjangkan untuk manfaat lebih ramai kumpulan sesar yang kita harapkan. Umpamanya program Smart Sawah berskala besar. Ketika ini terdapat penglibatan 21 syarikat peneraju yang telah memberi manfaat lebih daripada 4,000-5,000 orang. Dan kita ingin melihat bahawa ianya akan dilebarkan selepas 100 hari ini. Program ini adalah program yang berterusan dan manfaatnya harus dilebarkan, diperluaskan agar lebih ramai petani, peternak, pesawat akan dapat manfaat daripada program itu. Begitu juga program Smart Peladang Air, Peladang Air ataupun Smart Card Keluarga Peladang. Setakat ini kita telah capai hampir 3,000. Tetapi sebenarnya ada 900,000 pesawat ataupun bukan ada 900,000 ahli peladang di seluruh negara. So far kita dapat capai hampir 3,000 tetapi ada 900,000. Ini bukan satu program yang berterusan. Maknanya program ini akan dilaksanakan dan kita sasarkan menjelang 4 tahun daripada sekarang keseluruhan ahli peladang akan mendapat kad peladang air. Kad peladang air merupakan satu kad yang membawa bersama skim takafur, skim insurans. Dan juga dia akan jadi sebagai debit card. Maknanya kita membawa peladang ke arah pendigitalan, ke arah cashless society, menggunakan transaksi tanpa cash. Dan semua peladang akan memiliki kad peladang ini. So proses untuk memberi kad peladang ini akan diteruskan walaupun selepas 100 hari. Okey, mengambil daripada Datuk Seri katakan tadi iaitu skim insurans itu, bagaimana ataupun kenapa sebenarnya MAFI mengeluarkan inisiatif ini? Adakah bertujuan untuk melindungi ahli-ahlinya atau bagaimana? Ya, ini merupakan antara manfaat yang dibawa bersama dalam kad peladang air ini. Okey, antara benefitnya, manfaatnya adalah skim takafur, skim insurans yang diberi secara percuma
dibiayai oleh peruntukan yang diberikan oleh kerajaan melalui bajet 2022 yang diumumkan oleh Menteri Kewangan. Dan kad ini mempunyai bukan saja sebagai transaksi cashless tanpa cash, tetapi ada manfaat perlindungan insurans sehingga RM5,000. Jadi kematian disebabkan oleh aksiden, peladang boleh mendapat RM5,000. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang baru yang dibuat oleh MAFI untuk warga peladang di seluruh negara. Dalam satu konteks keselamatan negara ataupun national security, food security adalah satu perkara yang paling penting untuk kita tengok. Kerana apa? Ia berkaitan dengan bekalan makanan untuk semua rakyat negara kita. Apa perancangan MAFI untuk mengangkat isu ini dan memastikan bahawa keselamatan makanan kita berada pada tahap yang selamat untuk kita meneruskan kehidupan pada masa akan datang? Okey, food security merupakan satu tanggungjawab yang penting yang diambil oleh kerajaan ini. Sejak tahun 2000, antara jawatan kuasa kabinet yang pertama yang dibentuk oleh kerajaan adalah jawatan kuasa kabinet berkenaan mengenai dengan dasar security makanan negara. Jadi kerajaan ini melihat security makanan sebagai sesuatu yang penting untuk menjamin kelangsungan makanan untuk rakyat Malaysia. Perlu kita ingat bahawa kerajaan yang dibentuk pada tahun 2000 itu adalah merupakan kerajaan yang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kerajaan yang berhadapan dengan sekatan pergerakan. Bila benda ini berlaku, perkara ini berlaku, kita berhadapan dengan kemungkinan gangguan bekalan makanan. Jadi jawatan kuasa mengenai dasar security makanan negara dibentuk untuk menangani isu ini dan memastikan bahawa bekalan makanan negara tercapai. Jadi setakat ini adalah 3 kali mesyuarat ini, jawatan kuasa ini bermesyuarat, ianya dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan beberapa langkah-langkah dan tindakan telah diambil untuk menjamin bekalan makanan negara sentiasa terjamin. Apabila salah satu daripada pencapaiannya adalah untuk membentuk lembaga ruminan negara, iaitu untuk menentukan bekalan daging, susu negara sentiasa di tahap yang mencukupi. Jadi pelbagai pendekatan telah diambil, pelbagai tindakan telah diambil. Penumbuhan smart sawah berskala besar antara keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa kabinet on food security itu, dan juga itu adalah merupakan antara perkara yang telah dicapai melalui jawatan kuasa kabinet on food security. Jadi negara, kerajaan melihat aspek food security. Kita nak tentukan bahawa rakyat Malaysia mempunyai bekalan beras yang cukup. Mempunyai bekalan daging yang cukup. Jadi bila bercakap tentang bekalan yang cukup ini, kita harus melihat ianya seiring dengan tahap sara diri negara. Umpamanya sawah, pengeluaran beras negara. Kita harus mampu mengeluarkan beras mengikut keperluan negara. Jadi maknanya 100% keperluan negara. Tapi ketika ini negara hanya mampu mengeluarkan 70% daripada keperluan beras negara. So another 30% diimport daripada luar. Jadi jawatan kuasa inilah berbincang, bermesyuarat untuk mendapatkan tindakan dan langkah-langkah perlu diambil untuk menentukan kita mampu meningkatkan kemampuan mengeluarkan beras untuk negara, iaitu tahap sara diri, SSL. Jadi itu yang dibincang dan beberapa pendekatan antaranya adalah smart sawah berskala besar. Kita nak penglibatan pihak swasta untuk sama-sama
membangunkan industri padi beras negara. Datuk Seri, kita bercakap mengenai bekalan. Okey, bekalan itu dah ada dah jaminannya. Tetapi sekarang ini satu lagi prosesnya adalah pemasaran. Bagaimana sebenarnya MAFI melihat untuk mentransformasikan perindustrian pertanian khususnya menggunakan jaringan digital, e-commerce? Bagaimana? Ya, itu merupakan antara tumpuan. Satu lagi tumpuan yang ditekankan oleh MAFI. Kita mempunyai satu agensi besar iaitu Fama di bawah, sebagai salah satu daripada agensi MAFI, di bawah MAFI. Fama tercabar ketika pandemik COVID dan sekatan pergerakan. Banyak produk-produk agromakanan yang tidak boleh dijual disebabkan oleh sekatan dan penutupan industri, restoran, hotel dan sebagainya. Sebab itu mendorong Fama untuk mengambil pendekatan yang lain, iaitu pendekatan melalui e-commerce. Dan platform e-commerce ini digerak sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai budaya membeli di kalangan rakyat Malaysia. Jadi MAFI melalui kerjasama pelbagai pihak dan juga pemegang platform e-commerce ini mengadakan kolaborasi yang begitu rapat dan untuk mengangkat konsep pembelian melalui talian ini sebagai satu konsep pembelian yang baru di kalangan rakyat Malaysia. Ianya berjalan, kita lihat bagaimana banyak platform-platform yang di bawah MAFI, contohnya AgriBiz, NekmatBiz, yang mendapat tempahan yang begitu tinggi melalui tempahan talian. Begitu juga kerjasama antara MAFI dengan AirAsia untuk mengangkat mangga harum manis dari Perlis, dijual ke seratan negara, termasuk merentasi Laut Cina Selatan ke Sabah dan Sarawak. Jadi bila Tarab mau datang ke sini, Datuk? Ya, itu merupakan two ways transaksi yang perlu diambil oleh pihak. Ya. Jadi melihat kepada strategi-strategi yang Datuk ceritakan sebentar tadi, ia berkaitan dengan bajet, dan kalau kita lihat bajet tahun 2022 diperuntukkan sebanyak 4.82 bilion untuk MAFI itu sendiri. Apakah strategi-strategi untuk memantapkan dasar makanan juga industri makanan kita, Datuk? Well, 4.82 bilion ini merupakan antara kementerian yang mendapat bajet yang besar, MAFI. Jadi secara umumnya kita mendapat peningkatan lebih kurang 26 milion ringgit berbanding dengan bajet kementerian pada tahun lalu. Tetapi sebagian besar daripada bajet itu merupakan bajet mengurus, termasuk bajet untuk subsidi, insentif yang diberikan oleh kerajaan kepada pelbagai sektor. Antara sektor yang banyak mendapat subsidi adalah sektor padi beras. Jadi kerajaan bukan saja mengurus subsidi dalam bentuk baja, fertilizer, tetapi pelbagai subsidi, termasuk subsidi output, subsidi input dan juga subsidi output. Dan kerajaan membelanjakan lebih daripada 1.5 bilion daripada bajet itu untuk mengurus subsidi bagi tanaman padi di negara kita. Okey, kita bercakap mengenai dana, inisiatif dan juga program. Tapi bagaimana sebenarnya MAFI memastikan bahawa perkara-perkara ini sampai kepada golongan sasar tu? Itu soalan yang penting dan aspek yang penting yang ditekan di kementerian. Saya rasa semua kementerian. Ya. Di kementerian kita ada jawatan kuasa yang satunya saya pengurusikan dan satu lagi jawatan kuasa yang dipengurusikan oleh Ketua Setiausaha untuk memantau perjalanan bajet setiap tahun. Kita nak pastikan bahawa bajet itu digunakan sepenuhnya dan objektif dan matlamatnya tercapai. Sebab itu kita tengok umpamanya salah satu daripada KPI yang kita sesarkan iaitu program meningkatkan taraf hidup kumpulan sasar dalam pemberian bantuan dan subsidi. Itu adalah merupakan program yang telah dibajetkan oleh kerajaan untuk tahun ini. So, kita pastikan bahawa sejumlah wang yang telah diuntukkan itu digunakan sepenuhnya dan juga
disasarkan kepada kumpulan sasar yang kita kendaki. Jadi ianya dilaksanakan sedemikian rupa dan dipantau sedemikian rupa agar matlamat dan sasarannya mencapai sasaran. Jadi di kementerian, saya yakin kementerian lain juga mempunyai jawatan kuasa pemantau untuk melihat perjalanan bajet dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap kementerian. Jadi apakah harapan juga aspirasi Datuk mengepalai MAFI ini dan juga melihat polisi makanan juga pertanian kita terus diangkat dan terus diperkasakan? Ya, saya ingin melihat security makanan kita sentiasa terjamin, bekalan makanan sentiasa terjamin. Ingin melihat dasar agro makanan yang kita lancarkan baru-baru ini mencapai matlamatnya menjelang 10 tahun akan datang. Antara sasaran dasar agro makanan negara 2.0 itu adalah untuk melihat industri atau agro makanan ini diangkat seiring dengan pertumbuhan IR 4.0, perpuluhan teknologi. Kita ingin melihat industri agro makanan ini dimodernkan, bercakap tentang pelbagai aspek teknologi yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan kumpulan sasar dan juga akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi sektor agro makanan merupakan satu sektor yang penting dan kita lakarkan itu dalam satu dasar yang kita panggil sebagai dasar agro makanan 2.0 untuk bermula daripada tahun 2021 sehingga 2030. Jadi merupakan satu dasar yang ambisius yang ingin menganjak industri agro makanan atau pertanian ini ke satu tahap yang lebih tinggi seiring dengan pertumbuhan teknologi, revolusi teknologi dan sebagainya. Ya, apapun tahniah kita nak ucapkan kepada MAFI di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri kerana sentiasa memastikan bekalan makanan itu terjamin di negara kita khususnya apabila kita sedang menghadapi krisis pandemik COVID-19 dan juga krisis ekonomi ini. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita harapkan yang lebih baik daripada MAFI selepas ini. InsyaAllah. Bukan saat ini saja. Baiklah, kita akan ke Met Malaysia untuk meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Silakan, rakan kami di sana sudah pun bersedia.